Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Rizal. Saya merupakan quantum metal consultant. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat ya, hari yang berkat. Saya mempunyai sedikit masa sebelum solat Jumaat. Saya mempunyai masa dalam 30 minit. Mungkin saya boleh buat sedikit sharing rentetan daripada um, post saya yang sebelum ini. Sebab post saya yang sebelum tu bila saya review balik dan saya mendapat input daripada kawan-kawan, macam tergantung sebab saya tak sempat nak cerita pasal ROI ya, orang melihat pada ROI ya, return on investment, berapa banyak kita dapat untung. Jadi hari ini saya akan recap balik apa yang saya buat posting lepas secara ringkasnya dan kita akan kira macam mana kira ROI. Jadi seperti yang post saya dulu, kita tidak perlukan charting ataupun daripada trading view, tak perlu. Kita tak perlu pakai ini sebenarnya. Jadi without further ado, saya akan share nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, saya ada share screen. Okey, sini saya dah buat ringkaskan. Ada 4 benda sebenarnya. Ingat je 4 benda. Tanpa charting technical analysis ataupun daripada trading view untuk melihat pergerakan harga emas, kita mampu untuk membuat decision untuk membeli, untuk terminate, especially terminate. Beli anytime. Kita ada fund, kita boleh beli anytime, no problem. Tapi untuk terminate, untuk mendapatkan keuntungan, itu yang sangat penting. Okay. Jadi tanpa melihat charting, kita melihat pada website Quantum Metal untuk melihat harga-harga semasa, dan juga kita melihat pada Quantum Metal system. Bila kita dah beli JE 10X for example, daripada situ kita boleh melihat kita dah untung ke tak. Jadi berdasarkan kepada maklumat dan data yang diberikan oleh Quantum Metal, sudah cukup untuk kita membuat decision making. Kita nak untung, adakah kita dah boleh terminate, adakah kita dah mencapai profit yang kita nak, kita boleh lihat daripada Quantum Metal punya sistem. Jadi okey, mungkin saya share sedikit lah apa itu Quantum Metal system. Mungkin ada yang tak pernah tengok. Okey, sebentar, saya akan share. Okay, and then okay, ini adalah Quantum Metal system. Kita just cuma login, dia akan pop up apa-apa message yang penting. Okay, ini adalah kita punya homepage. Di sini melihat berapa banyak JE yang kita ada. It's just a summarize berapa JSE yang kita ada. Okay, ini ya. Ini kita JE 10X. Okay, berapa kita punya current saving dalam JSA, and then kalau ada kita ada buat Aranu, semua ada dekat holding inventory. Okey, saya tak mau cerita yang tu dengan lebih, cuma saya nak cerita pasal GAE, macam mana kita nak terminate. Tuan-tuan pergi ke JE kat sini. Tuan-tuan pergi ke list. Okey. Tengok kat sini semua pembelian kita JE yang lepas-lepas, rekodnya ada. Yang aktif, yang belum terminate lagi. Okey, jadi kat sini saya ada 15 unit. Kalau tuan-tuan tengok, syarat pertama kita ada 4 poin. Ingat yang posting saya lepas. Pertamanya untuk tengok gross, kita perlu lihat net cash out mesti melebihi initial investment. Ini paling penting, paling basic. Kalau tengok sini, this unit tak lebih daripada 250, tak untung. Guarantee tak untung. Sebab apa? Kita beli pada 3% margin spread. Jadi bila harga net cash out ni sama dengan 250, maknanya kita dah break even. Pada harga semasa tu dah break even dengan harga belian kita. Jadi kita belum untung lagi sebenarnya. Okey? Itu untuk nak tengok gross. Sama juga unit yang ni. Saya beli 1 unit pun belum lagi. Yang ni saya beli 3 unit pun belum lagi. Saya beli 10 unit belum lagi. Semua saya beli dalam bulan 6. Masa ni saya ada sedikit fund. Jadi kita tak kisah, kita boleh beli anytime. Kenapa dalam Quantum Metal ni kita tak ada margin call, kita tak ada cut loss. Jadi as long as kita tak terminate, kita takkan rugi tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya pegang, kita ada holding time, holding power dan buying time. Kita akan jual bila harga semasa emas meningkat dan dah mencapai kita punya target profit. Berapa persen profit kita nak, 10%, 20%, 30%, ikut nafsu kita.
Kalau kita rasa dah ready, kita perlukan wang, kita nak dapat keuntungan 10% pun jadilah. Ia subjektif benda-benda ni. Jadi ia bergantung pada tuan-tuan yang akan execute benda-benda semua. Jadi Quantum Metal hanya memberi kita platform, facilities untuk kita menggandakan. Dalam JE ni kita menggandakan emas position kita daripada 1 gram menjadi 10, 1 unit menjadi 10 unit ya. Based on kita punya leverage facilities yang diberikan oleh Quantum Metal. Dan tentunya ada management fees yang dikenakan sebab dia bagi kita pinjam wang kita buat pembiayaan untuk beli emas. Jadi saya harap jelas kat situ Ini bukan money game atau scammers ataupun bukan Ponzi scheme. Ia adalah leverage. Leverage ni berada di mana-mana saja. Tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan beli rumah. Tuan-tuan bayar 10% down payment. 10% is kita punya wang dan bank membayar kita 90% pembiayaan untuk kita memiliki kereta tersebut. Jadi itu adalah leverage. Sama juga macam case Quantum Metal. Kita membeli emas 10%, 10% kita bayar dan 90%, 9 unit lagi adalah pembiayaan secara tawaruk patuh syariah. Jangan lupa yang tu. Ini adalah patuh syariah secara tawaruk. Jadi kita mempunyai position sebanyak 10 unit. Kita bayar 201 unit $250, kita dapat pembiayaan $2250. Campurkan je, kita dapat emas bernilai $2500 bersamaan dengan 10 unit. Kita beli 1 unit, kita akan dapat 10 unit. Itu yang maksudnya JE, Gold Asset Enhanced punya account. Daripada situ 1% kenaikan harga, 1% kenaikan daripada harga belian kita equivalent to 10%. Sebab kita dah ada 10 kali ganda. Kita keluar 1 unit 1 unit kita dapat 10 unit based on pembiayaan. Dan setiap kenaikan 1% dia amplify je 10 kali ganda. Macam tu datangnya keuntungan yang kita perolehi daripada Quantum Metal ni. Sangat bagus tuan-tuan dan puan. Benda ni hanya ada di selain pada konvensional kita buat loan, down payment dan pembiayaan juga terdapat di forex juga. Mereka memberikan lagi gila punya leverage 1 hingga 100, 500. Jadi untuk Quantum Metal cukup saja hanya 10 kali ganda, 10 unit 10 kali ganda JE 10X, kita mampu meningkatkan keupayaan keuntungan kita, potensi keuntungan kita 1% kenaikan daripada harga belian kita meningkat menjadi 10% profit daripada initial investment. Okey. Jadi saya dah banyak terlalu ni kita okey, kita sama semua. Kalau tengok daripada summary saya ni, saya belum untung apa-apa pun. Saya beli sejak bulan 6. Tak apa, kita buying holding power dan buying time. Kita tunggu harga emas bila dia net cash out ni untuk tengok. Pertamanya ialah gross profit. Gross profit ni ada benda yang asas. Net cash out. Saya counting sikit. Okay. Ingat tak nampak Okey, tak apa. Okey, kita guna annotate. Okey. Nampak Net cash out mesti melebihi daripada initial investment. Rule number 1. Ingat, gross profit equivalent to Mungkin saya boleh pergi saya share satu di screen, mungkin lebih jelas Ini saya bagi contoh lah. Saya punya position masih lagi belum untung lagi 15 unit di sini masih belum untung lagi. Tengok net cash out dia kurang lagi daripada initial investment. Kurang. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Kita buying time, holding power, buying time. Kita pegang unit ini. Unit ini takkan terlepas daripada genggaman kita. Kita akan jual bila harga dia melepasi daripada harga initial investment kita. Okey? Ingat itu. Okey. Izinkan saya share satu lagi, mungkin kita nak kira profit mungkin lebih jelas lah Okey. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Okey, nampak. Alright. Okey. Alright, nampak Saya contoh-contoh saya. Alright. Ini adalah contoh. Okey, kredit kepada Titan Group kita, chip Titan Group kita yang membekalkan kita banyak contoh-contoh yang mudah untuk kita refer supaya kita lebih faham. Jadi kat sini saya dah tunjukkan 4
rule. Satu saya dah cerita tadi. Pertama adalah gross profit. Okey. Pertama adalah gross profit. Gross profit sama dengan net cash out tolak initial investment. Okey. Ingat ini tolak ni. Make sure. Kalau tengok kita contoh kat sini, nilai ni dah lebih daripada initial investment. Berapa nilai dia untung? Kita tulis kat sini. So, saya boleh buat sedikit conteng di sini. Sekejap ya. Alamak. Saya masih lagi fail lah benda-benda ni, conteng-conteng ni. Tak apa, sabar. Itu separuh pada iman. Yeah. Okay. Gross profit kat sini kita dah tahu berapa. 1258 tolak 100,000. Senang. 258 Kita ambil nombor genap je. Okay. Ini ada gross. Yang kedua, macam mana kita nak tahu management fees? Gross profit adalah gross keuntungan kasar. Kita kena consider juga management fees yang dikenakan, yang kita kena bayar sebab kita dapat facility leverage facilities yang memberi kita pembiayaan untuk 9 unit. Kita beli 1 unit, kita dapat 9 unit. Macam ni saya beli 1000 is 4 unit. So kita dapat berapa? 36 unit. 36 unit yang diberi secara pembiayaan secara tawaruk, dan ia dikenakan management fees sebanyak 3.5%. Jadi macam mana kita nak tahu? Ingat dulu saya punya NTA lepas. Ingat 1 unit. Okey, saya tulis sini ya. Sini ingat management fees yang dikenakan pada kita adalah, ingat nombor ni, 78.75 per unit. Ingat ni Setiap unit, maknanya kalau yang ni untuk kira management fees dia, fees sama dengan, tuan-tuan darabkan dia 7875 darab dengan berapa unit. Kalau 1000 ni kita faham 1 unit $250, 1000 adalah 4 unit. So maknanya 7875 kali 4. Okey. So kali 4 tolak dengan management fees. Management fees yang di-refund. Maknanya kita dah bayar upfront 7875 kali 4 ni, dan dia bagi balik bila kita terminate, dia akan bagi kita refund. Okey, ia akan diberikan, dikira prorated sebab kita dah bayar upfront setahun. Management fee dalam masa setahun, 3.5% setahun. Tapi kalau kita terminate dalam masa 6 bulan contohnya, dia akan bagi 2. So maknanya instead dapat refund balik, kita dah bayar 7875, kita akan dapat bagi 2. 7 bagi 2. Senang gitu. Jadi kalau ni nak kira berapa yang dikenakan, tuan-tuan tolak dengan ni tengok 266.68. Okey, 7875 ni berapa? Okey, coba kita kira yang lebih jelas lagi. 78 point calculator. Dapatkan calculator yang besar Senang, dari ni tak tersilap. 78.75 kali 4 315 tolak dengan 266.68. 48. So saya dah untung gross kasar, management fees yang dikenakan adalah 48.32. Okay. Ini semua dalam US dollar Saya dah tunjuk post ni lepas, semua kita kira dalam US dollar. Jadi kita dah tahu gross keuntungan kita 258. Management fee saya kena bayar adalah 48.32. Jadi berapa saya punya net profit saya? Tuan-tuan tolak je 258 258.64. Ni kita lebih precise lah senang nampak. 64 tolak dengan 48.32 sama berapa? Okey, sekali lagi dapatkan kalkulator anda. So tolak dengan 258.64. So 210.32. Ini adalah keuntungan tuan-tuan dan puan-puan untuk 4 unit. Jadi saya nak tahu berapa keuntungan saya.
Jadi ROI, kita nak lebih jelas kita tulis net ROI adalah tuan-tuan bahagikan 210.32 bahagi dengan berapa unit investment tuan-tuan dan puan-puan adalah 1,000. Ni. Okey. Bagi 1,000. Bagi 1,000. Okey. Ini bagi 1,000 kali dengan 100%. So berapa? Tuan-tuan boleh cari persen. Kejap je. Kalau tengok pada kasar ni, dibahagi dengan 1,000 kali 100%. So sama dengan 21 21.03%. Ini adalah keuntungan tuan-tuan dan puan-puan. Macam double digit kan? Inilah cara pengiraan yang saya nak tekan kat sini. Ingat 4 benda ni. Ingat formula ini. Ya tuan-tuan dan puan, saya berharap tuan-tuan dapat Okey, ingat Ingat 4 ni. Alright. Ingat 4 formula ni. InsyaAllah tuan-tuan dapat grasp ataupun dapat kira dengan lebih jelas. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ingat 4 benda ni. Jadi okey, ada yang bertanya dengan saya, so macam mana kita nak buat target profit? Contohnya saya nak untung 30%. Macam nak kira tuan-tuan Rizal? Ini agak complicated sikit sebab kita akan membuat pengiraan secara reverse engineering ataupun ke belakang. Sebab apa, katakanlah tuan-tuan nak capai, tak ada masalah tuan-tuan nak buat target profit 50%, 40%, 100% pun boleh. Tapi tuan-tuan kena ingat, ia akan mengambil masa yang lama. Dan tuan-tuan kena ingat, masa yang lama akan menyebabkan kita menggunakan kita terpaksa membayar management fees yang lebih lagi. Tapi sekiranya kita target harga profit yang agak tinggi dan kita tak ada masalah untuk itu, maksudnya kita boleh holding time, buying time, holding power kita lama, kita tak perlu duit ni sebenarnya. Kita nak tengok mungkin setahun 6 bulan hingga setahun is a medium term. Tuan-tuan tak mau lihat chart apa semua, tuan-tuan nak biarkan saja, tak ada masalah. Tapi suka saya ingatkan bahawa tuan-tuan akan dikenakan management fees. Maknanya kita dah bayar upfront setahun, so duit ni akan diperlukan untuk dibayar untuk serve management fees ni. Jadi itu investor lah, biasa investor dia ada medium term, long term. Tapi untuk traders macam saya lah, traders, saya sangat berkira betul dengan management fee yang dibayar ni. Jadi sekiranya dalam 1 bulan, 2 bulan harga dia dah mencapai target price saya, 10% pun cukup, saya akan terminate. Kenapa? Banyak sebab dia. Kerana saya traders, saya akan buat layering, saya akan beli semula bila harga, sebab kita kena faham chart ni, harga dia tak terus naik harga dia zigzag, dia akan turun, pull back, naik, pull back. Jadi sekiranya penurunannya agak substantial dan kita buat technical analysis, kita dapat menjangkakan, okey, dia kata dia turun berapa persen, 2%, 3%, it's a good one. Kita akan buat layering dan kita akan buat pembelian semula. Dan ini dengan, walaupun profit saya 10%, tapi kalau sekiranya saya boleh membuat beberapa kali transaction, membeli JE10X, saya akan mendapat keuntungan 10%, 20% setiap kali transaction. Bayangkan. Jadi cuma kena kerja lebih sikit lah. Maknanya kita kena monitor, kita kena tengok, kita kena tahu fundamental, kita kena tahu technical analysis. Tapi it's okay, for the traders it's like that. Okay, untuk investor tak ada masalah, untuk long term pun tak ada masalah. Cuma saya kena ingatkan, kita kena serve management fees yang ni, yang kita dah bayar upfront setahun 31.5%. Bayangkan. Jadi apa yang dalam mindset kita kena fikir, keuntungan kita
mesti lebih 3%. Which is tak ada masalah. Not impossible, it's possible. Sebab apa? 3% daripada harga blend kita equivalent to 30%. 30% maksudnya kita nak serve management fee ni 31.5%. So actually kita belum untung lagi. 3% kenaikan belum cukup untuk kita cover lagi management fees. Kita perlukan lebih daripada itu. Jadi kita melihat 7 hingga 10% kenaikan untuk kita mendapat keuntungan yang lebih. Maknanya katalah 10% naik, kita kena serve management fees. Dan juga kita kena ingat juga margin spread kita margin spread kita beli ada 3%. So 6% situ mungkin kita ada balance 4%. 4% keuntungan kita darat 10 is 40%. Mungkin dah, jadi itu dah termasuk management fees kita. Dah consider juga margin spread kita. Jadi kalau 10% kenaikan equivalent to 100% tolak dengan 6% yang kita dah kena bayar ni, maknanya 4% cukup, 40%. Tanpa buat apa-apa, kita hanya menunggu duit itu berkembang biak. How about that? Bagus tak? Okay, so katalah katakanlah tuan-tuan nak set target profit berapa, macam mana? Okay, saya akan tunjukkan macam mana. Contohnya saya ambil satu unit ni juga. Saya ambil unit juga Okay, kita tak ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni pula. Kita ambil yang ni. Kita tahu satu unit $250. Ini kita set sikit. Okay, kita ambil case senario yang kedua. Okay, macam mana kita nak set profit kita, target profit kita. Kita ambil senario kedua. Harga initial investment dia 250, net cash out dia sepatutnya berapa? Kalau gross profit kita 10%. 10% daripada 250 is RM25. So maknanya net cash out kita mesti 250 plus 25, 275. Kita dah untung gross 10%. Okay. Tapi kita daripada yang ni kita dah tahu gross net profit kita bergantung pada management fees kita. Jadi tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan naikkan sikit. Kalau tuan-tuan nak target 10% profit, gross tuan-tuan mesti lebih lah. Mesti set dalam 20%. Target 20% atau 15%. Just nak cover management fees kita ni. Okay? Okay, contohnya. Let's say tuan-tuan kata target profit. Target profit 10%. Net. Kita panggil net. Profit ROI 10%. So, apa yang saya sarankan, pertama, gross profit tuan-tuan mesti lebih 10%. Make it higher. Contohnya 15%. So, maknanya, nak macam nak kira, initial investment tuan-tuan kali dengan katakanlah 10% target profit ROI, net profit, tuan-tuan lebihkan jadi 15%. So tuan-tuan jadikan 115%. Sebab apa? Kalau 1% sama dengan initial investment, tuan-tuan dah break even. Tambah lagi 15% untuk gross. Okey, supaya kita lebihkan sedikit. Okey, tuan-tuan tengok ya. Okey, sama dengan initial investment kita adalah 250. Satu unit US dollar kali dengan 115. Berapa? Calculator. Kalikan 250. 287. 287.5. Ini 15%. Kita take 15% profit sebab kita nak consider juga. Sama juga teknik dia. Management fees. Berapa? 78, 75 tolak dengan berapa refund dia? 49.62. Okay, berapa? 8.75 tolak 49.62. 29.13. Nah,
So, tuan-tuan boleh kira net profit sama dengan gross profit tolak dengan fees. Okey, tengok. 287 point, ambil gross boleh kita kira tadi 287.5 tolak dengan 29.13 management fees yang digunakan. Okey. Gunakan tolak dengan 287.5. 258.37. Alright. So, step yang keempat, jangan lupa step keempat adalah net profit, net ROI. Baru kita kira sama dengan 258.37 kejap ya. 287 gross profit. Ada kesilapan di sini So, ini adalah net cash out. Ingat ni. Initial investment kali satu ini adalah net cash out yang kita target. Kita kena tolak dengan initial investment. Okey? So, jangan lupa 287 ni tuan-tuan kena tolak dengan 250. Jangan lupa tolak dengan, ingat formula kita net cash out ni adalah sama dengan initial investment kali dengan berapa target profit kita tadi. 5% kan, kita dah targetkan profit dia 15% kan, tolak 50. So sama dengan ini ada keuntungan dia, 287 tolak ini adalah 37.5. Ini ada 15% profit yang kita target. Okey, jap saya buat sedikit susunan. Okey. Jangan lupa gross profit kita tadi sama dengan jelaskan sikit. Buat secara sistematik. Nanti tuan-tuan boleh lihat. Ini jangan lupa kita nak tolak dengan initial investment. So, 37. So tengok management fee kita dah kira, gross profit kita dah kira. So net profit adalah gross. Silap. Tengok ni, 37 bukan 28, 37.5 tolak dengan 29.13. So sama dengan, kira balik, 37.5 tolak dengan 29.13, 8.37. Ini adalah net profit tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kira ini ada 8.37. Tuan-tuan bagi dengan initial investment 250. 1% sama dengan berapa? Okay, bagikan. Nampak? Okay, saya boleh kecilkan sedikit dia punya size. Okey. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Nampak tak dia punya kesannya management fees ni yang mampu, yang boleh mengurangkan profit kita sebenarnya. Nampak?
Ini saya hanya consider gross profit 15%. Tapi management, kita tengok management fees kita berapa. Macam nak tahu management fees ni berapa persen dia boleh makan. Saya suka melihat dia 2913 ini, tengok macam 78.75 tolak 9.62. Ini dalam US dollar 9.13 tolak dengan 50. 9.13 50 Tuan-tuan nampak tak? 2913 ni US dollar ni adalah berapa persen keuntungan sebenarnya? Berapa persen yang dia ambil makan daripada keuntungan kita? Tuan-tuan boleh bagikan dia. Equivalent to, tuan-tuan bagi 29.13 divide by 25 initial investment, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan nak lihat berapa persen? Katakanlah kita target tadi berapa? Kita target gross 50% kan? Tuan tengok mungkin this unit kita hold lama. Tuan-tuan kali 100. Ini sama dengan 11.652%. Jadi harap jelas walaupun gross profit kita target 15%. Okey, sini tertulis gross profit 15%. Adakah net profit kita boleh dapat 10%? Okey? Kita target gross profit kita 15%. Tapi tuan-tuan lihat kita punya ni management fee kita dah 11%. Jadi memang takkan dapatnya. At the end net profit kita adalah 3% saja. That's why kadang-kadang ramai yang dah terminate. Kenapa saya dah target net cash out saya dah lebih pada investment saya. Saya dah patutnya untung 10%. Tapi kenapa saya dapat 3% saja? Ini dan this case pun kita dah target 15%. Tapi management fees yang dikenakan, sebab kita kena bayar management fees ni, kalau kita drag lama, dia dah makan 11%, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada perkiraan ini kita boleh fine tune balik. Okey, sekarang ni kalau saya terminate sekarang, saya untung 3% saja. Jadi apa yang patut tuan-tuan buat? Yes, tuan-tuan kena tunggu lagi. Kalau tuan-tuan rasa 3% tak berbaloi untuk tuan-tuan dapat, ada orang kata ini rezeki saya terima. Okey, tak ada masalah, tuan-tuan boleh terminate. Tapi kalau ada yang berkata, kalau boleh saya nak net ROI saya 10% baru berbaloi. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu terminate. Tuan-tuan cuma naikkan. Kalau tuan-tuan tengok sekarang katakanlah tuan-tuan kena tahu position tuan-tuan dan puan-puan. Okey, unit ni management fee sekarang yang saya patut bayar adalah 11%. Saya nak untung 10%. So berapakah gross profit yang patut saya dapat? Kita buat reverse calculation. Tuan-tuan ambil management fees ni tambah dengan profit yang tuan-tuan nak. So maknanya kita perlu tunggu gross profit kita berapa? 21. 11.652 tambah dengan 10% profit kita nak bersamaan dengan. Jadi tuan-tuan kena buat satu target yang baru. So macam ni saya tunjuk. So target yang baru, kita buat target So based on this new target price, tuan-tuan kena tengok sekarang kalau initial kita punya management fees kita adalah 11.652, dan ditambah dengan 10% you punya net profit yang you nak. So maknanya you perlu gross yang baru gross profit sama dengan management fees tambah dengan net ROI yang you target.
Kalau boleh tuan-tuan buat dalam bentuk Excel lagi senang. Sebab apa? Management fee ni setiap hari dia akan berubah-ubah. Untuk hari ni saja kita kena, ini saya cerita untuk hari ni kita membuat target profit kita nak dapatkan 10% net ROI. Management fee kita sekarang adalah sebanyak 11.652. You tambah dengan net profit you nak 10%. Ini dah 10%. So sama dengan 21.652%. Jadi kita buat reverse engineering, kita buat jadi net cash out tuan-tuan kena berapa? Net cash out saya sepatutnya adalah, tengok net cash out kita, net cash out sama dengan, so maknanya gross profit initial investment. Okay, so maknanya nak dapatkan berapa net cash out yang saya perlu kira adalah gross profit campur dengan initial investment. So net cash out sama dengan gross profit campur dengan initial investment. Sama dengan berapa gross profit saya? 21.652 tambah 100% daripada initial investment kita. Tuan-tuan campurkan dan darab dengan initial investment kita, which is USD 250. Dan kita akan dapat new cash out yang baru untuk kita dapat capai. So 121.652 darab dengan 250 US dollar bersama dengan 304.13 US dollar. Oh, kalau kita tengok kat sini, net cash out ni 305.4. Okey, so sekiranya pada harga ini, perkiraan ni saya buat untuk kita buat target profit 15%, net profit 10%. So nampak tak dia punya gross profit dia adalah 287 ni net cash out dia 287.5. Tapi maknanya kita kena tunggu net cash out kita naik lagi sekali, naik lagi mencapai 304, barulah kita untung net profit 10%. Dan ini hanya valid untuk hari ini je. Esok lusa management ni akan bertambah. Jadi saya sarankan tuan-tuan membuat based on pengiraan ni, tuan-tuan boleh fahamkan dan buat Excel. Buat Excel dan cuba track berapakah adakah price sekarang mencapai. Ini dipanggil trading plan. Kita tahu harga semasa, harga belian dan harga nak terminate nanti. Exit point. Itu yang kita panggil trading plan. Benda tu nampak macam gempak tapi sebenarnya biasa saja. Kita perlu ada, setiap unit kita ada target plan dia berapa. Okay. Jadi saya harap saya dapat simplify bagaimana kita nak buat pengiraan. Seterusnya tuan-tuan boleh track. Saya mohon tuan-tuan dan puan jangan let go. Benda ni kita, is our money, is our hard earned money. Duit kita yang bertanggungjawab. Quantum Matter memberi kita platform, memberi kita facilities untuk kita gunakan, untuk kita jana duit. Okay? Kita mesti bertanggungjawab. Jangan kita beli, bila nak terminate kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan, saya serulah, saya minta tolonglah tuan-tuan dan puan fahamkan pengiraan ini. Ini yang sangat basic yang perlu tuan-tuan dan puan faham. Bagaimana kita nak beli, bagaimana kita nak faham margin spread TJE 10X ada 3%, harga blend kita 3% pada harga LME yang masa kita nak beli tu, dan bila harga semasa ni naik dah sampai pada harga belian kita dah break even, kita belum untung apa-apa, dan kita ada target plan. Okey, kata saya nak 10% gross profit, naik 10%, harga semasa naik
1% daripada harga belian kita. Tengok juga management fee kita adakah cukup untuk cover. Kalau tak cukup, kita kena naikkan lagi target price kita, naik lagi sikit agar dia dapat cover management fee dan juga dapat capai kita punya profit yang kita nak. Net profit ROI 10%, 20%, 30%. The higher, lagi lama you have to drag, because harga emas dia naik zigzag, melainkan pada harga price emas yang sangat agresif biasanya berlaku pada masa NFP, masa FOMC punya statement release. Masa tu kita akan dapat lihat harga emas sangat agresif, sangat volatile, sangat ganas. Kalau harga dia naik, at that moment, please duduk depan depan komputer. Tuan-tuan kena monitor. Tak payah tengok charting pun tak apa. Tuan-tuan boleh lihat dalam Quantimeter punya sistem. Harga dia akan berubah-ubah live. Okay, berubah-ubah secara live. Dia bersama dengan LME price, LME price, dia akan berubah-ubah. Dia akan update. Jadi sekiranya tuan-tuan pada masa itu tuan-tuan akan berperang dengan emosi sama ada tuan-tuan nak terminate ke tak, harga ni boleh naik lagi ke tak. Tuan-tuan akan rasanya. Saya dah cukup dah rasa benda-benda ni. Kita akan jadi satu suasana yang sangat excited, berdebar, adrenaline rush. Adakah kita terminate lagi? Harga ni boleh naik lagi tak? Kadang-kadang saya cerita pengalaman saya dah 60% 60% pun profit. Saya tamak lagi, saya tunggu, saya nak target 100%. At the end, almost 70%, saya hold, saya tidur, bangun-bangun, sudah drop tuan-tuan dan puan. So, saya miss the opportunity. I learn the hard way, jangan tamak. Profit 20%, 30% is too good. Tuan-tuan ambil lah. Kan? Tapi, yelah, kita manusia, kita ada perasaan tamak dan haloba. Kita kadang berperang dengan emosi kita, ini boleh naik lagi, ini boleh naik lagi. Pada waktu itu saya tak ada basis, saya tak ada basic dalam technical analysis. Saya hanya melihat based on emosi. Emosi kata harga ni boleh naik. Saya harap harga ni boleh naik. Emosi tidak boleh menjanjikan apa-apa, tuan-tuan dan puan. Kita perlukan satu tools, technical analysis. For example, kita faham fundamental analysis based on news, based on economy data. Daripada situ kita dapat satu fundamental. Kita betul, okey, harga ni boleh naik tapi sekejap. Okay, harga ni boleh naik, boleh sustain lama. Harga ni boleh turun, tapi okay, tuan-tuan compare pula dengan US dollar, tengok dia punya pergerakan dia. Itu kalau traders dia akan link banyak benda, dia akan crossover banyak things. Dia akan tengok stock juga, performance stock, performance US dollar, untuk melihat adakah ia pergerakan harga emas pada waktu itu boleh sustain, boleh naik lagi, boleh ataupun akan jatuh. Itu semua based on technical analysis. Tapi kalau kita tak ada ilmu itu pun tak apa, tuan-tuan hanya bergantung kepada Quantimeter data pun sudah cukup. Kita melihat harga itu live, updated, real time. Harga itu mencapai target tuan-tuan dan puan-puan. Jangan segan dan silu. Tuan-tuan rasa terminate, tuan terminate lah, untuk secure the profit first. Okay, saya harap perkongsian kali ini dapat memberi sedikit gambaran bagaimana kita boleh menjana keuntungan. Ini adalah berdasarkan pengiraan semata-mata. Ia bukan money game atau whatever, janji bulan dan bintang 10% setiap bulan. Tidak ada janji bulan dan bintang. Ia hanya bergantung kepada pergerakan harga emas semasa, bergantung pada bila kita entry point kita beli pada harga rendah, buy low sell high, ataupun kita boleh beli buy high sell higher. Dan bila harga turun kita buat layering. Harga turun sikit tu beli. Bila dia shoot naik, tuan-tuan akan lihat setiap unit yang you buat layering tu akan memberi kita profit yang berbeza-beza. Ada dua cara, you nak terminate semua sekali pada satu price, ataupun tuan-tuan nak terminate pada setiap kali dia kenaikan. It's up to you. Ini semua bergantung pada tuan-tuan dan perempuan, bergantung pada apa yang tuan-tuan mahu, berapa profit yang tuan-tuan nak. It's yours. InsyaAllah tuan-tuan tak akan rugi, sebab selagi tuan-tuan tak jual JE 10X ni atau 5X, tuan-tuan tak akan rugi. Sebab apa? Emas tu tetap milik kita dan dia berada dalam sistem kita. So tak akan rugi. Kalau harga dia tak mencapai, kita duduk relax je. Okay? Harga, insyaAllah harga dia akan naik, dan kita kena kira juga management fee berapa yang akan dikenakan. Make sure
kita untung. Ya, make sure kita untung. Buying time, holding power. Okay, that's why sekiranya kita ada fund yang tidak emergency yang kita perlu gunakan, tuan-tuan boleh gunakan JE 10X untuk sebagai satu tools untuk kita janakan keuntungan. Compare dengan ASB yang kita tak buat apa-apa tapi bagi 5% setahun dengan menggunakan JE 10X, insya-Allah kita tak berjanji apa-apa bergantung pada pergerakan harga emas, tapi kita akan lihat dalam 3-4 bulan, 3 hingga 6 bulan kita boleh melihat harga emas dia bergerak up and down melebihi mencapai harga terminate target price yang kita nak, kita boleh terminate. Harga turun kita start beli balik dari ni. Insya-Allah tuan-tuan akan dapat generate profit better than ASB. Itu saja saya nak share hari ini. Hari almost 12:30, saya nak pergi solat Jumaat hari ini. InsyaAllah hari ini hari berkat. Kita doakan sama-sama hari ini ada hari yang diberkati. Saya doakan kawan-kawan yang terkesan dengan musibah banjir. Life is a test. Ini adalah test ujian Allah kepada hamba-hambanya. Kita hendak berlapang dada, kita redha. InsyaAllah Allah akan beri kita yang terbaik. Allah akan naikkan darjat kita. Allah akan beri kita, gantikan benda yang lebih baik daripada ini. Jadi semoga kita jadikan Contemplative ini sebagai salah satu sumber untuk kita menjanakan kewangan kita, untuk kita menabung. Ingat, emas adalah aset yang kita nak secure, asset yang persevere, kita nak protect asset ni for the long term. Tambah pegangan Greenwich emas kita, insya-Allah in the long run kita akan dapat keuntungan. This is a precious metal, tuan-tuan dan puan-puan. I present to you Quantum Metal is the best instrument tools yang saya ada setakat ini. Jadi saya sangat yakin dengan Quantum Metal. Tuan-tuan boleh lihat website dan insya-Allah saya akan berikan saya punya website link, official website link bila saya dah dapat link tu. Saya akan letak dalam bio, atau komen, mungkin tuan-tuan boleh lihat. There's a lot of information Quantum Metal berikan pada kita, dan insya-Allah tuan-tuan akan dapat lihat ketelusan dan bagusnya Quantum Metal ini dalam memberi kita peluang untuk menjana kewangan. At the same time dia juga memberi satu program untuk kita membina kerjaya. Kalau tuan-tuan berminat, okey, jangan lupa hubungi saya. Boleh klik di link bawah ini, insya-Allah saya akan guide tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Salam Jumaat 12:27 tengah hari. Selamat berbahagia bersama keluarga. Hari ini 31 Disember 2021, hari penutup tahun ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share link saya. InsyaAllah saya akan cuba berikan konten-konten yang lebih baik untuk sharing saya seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Adios amigos. Ingat, harga emas turun kita beli. Harga turun banyak kita borong. Assalamualaikum.